Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang tajuk kami iaitu Adat Perkahwinan Kaum Bidayuh di Padawan. Untuk pengetahuan bersama, masyarakat Bidayuh merupakan masyarakat etnik Sarawak yang mempunyai pelbagai suku kaum dan mengamalkan pegangan serta adat resam masing-masing. Untuk hari ini, kami akan menerangkan tentang adat perkahwinan kaum Bidayuh di Padawan. Ini merupakan topik yang akan kami bahaskan iaitu merisik, meminang, bertunang, berkahwin, pantang larang, perbezaan adat perkahwinan zaman dulu dan sekarang, dan akhir sekali kesimpulan. Proses yang pertama adalah merisik. Upacara merisik merupakan salah satu adat tradisi suku kaum Bidayuh di Padawan Sarawak. Buah pinang dan daun sirih dijadikan hantaran ketika pergi merisik. Pihak lelaki akan menjemput ahli keluarga pihak perempuan ke rumah untuk makan malam bersama. Pada zaman dahulu, masyarakat sering berkongsi untuk sumbang makanan seperti beras dan ayam kepada pihak pengantin. Mereka juga bekerjasama menyiapkan makanan dan minuman berasaskan alam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Akila Atira binti Azri, metrik number 65462. Hari ini saya akan bincangkan mengenai upacara perkahwinan kaum Bidayuh, iaitu meminang. Meminang merupakan satu upacara di antara merisik dan bertunang. Meminang kebiasaannya akan diadakan oleh wakil kaum lelaki dan wakil kaum perempuan, yang kebiasaannya diadakan oleh orang-orang tua. Bagi kaum Bidayuh, cara perkahwinan mereka berbeza ikut kumpulan. Contohnya, bagi kaum Selako, Jagoi dan Lara boleh didahului dengan pertunangan. Upacara pertunangan ditandai dengan pertukaran cincin yang akan diberikan oleh wakil kaum lelaki kepada wakil kaum perempuan. Andai kata pasangan itu cocok, maka perkahwinan boleh dilangsungkan. Assalamualaikum. Saya Nyonya Zatul Hanim binti Ardi, 68647. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk saya iaitu bertunang dalam adat Bidayuh. Peristiwa perkahwinan berhubung rapat dengan penuaian padi. Lebih baik hasil yang diperoleh, lebih banyak perkahwinan dapat dilangsungkan. Ini adalah kerana majlis pertunangan dan perkahwinan melibatkan majlis kenduri yang besar dan mewah, terutama bagi anak sulung lelaki atau anak tunggal. Sekiranya mereka gagal mengadakan kenduri pertunangan dan perkahwinan, orang ramai akan mencemuh pengantin lelaki. Kerana itulah apabila hasil padi berkurangan, pertunangan atau perkahwinan juga akan berkurangan. Dalam usia minimum untuk bertunang bagi anak perempuan ialah 16 tahun, manakala bagi anak lelaki ialah 18 tahun. Selepas memilih bakal tunang dan isterinya, lelaki itu akan melantik seorang perantaraan perempuan. Perantara perempuan tersebut akan menghantar tepak sirih atau kapur tunang atau sebetuk cincin kepada perempuan berkenaan di samping untuk mendapatkan pandangan pihak keluarga perempuan mengenai perkahwinan tersebut. Selamat sejahtera, nama saya Kristiwat Anak Jimbai, nombor metrik 68206. Saya akan membentangkan majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan yang diadakan sangat bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga pengantin. Dalam masyarakat Bidayuh, pilihan tempat tinggal selepas berkahwin bergantung pada banyak faktor. Faktor utama ialah kedudukan ekonomi pasangan yang berkahwin. Pihak suami yang berada dan berkedudukan boleh mempengaruhi pihak istri untuk tinggal bersama-sama keluarganya, dan begitu sebaliknya. Dalam keadaan perkawinan, suami istri yang sudah stabil, mereka boleh duduk di rumah sendiri. Kumpulan Dayak Selako melarang pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan.
perkawinan boleh berlaku secara terpaksa melalui amalan yang dikenali sebagai batangkap. Ini merupakan amalan apabila pasangan lelaki dan perempuan yang kerap dilihat berdua-duaan boleh dihadapkan kepada para pemimpin kampung supaya tindakan boleh diambil. Mereka yang ditangkap bersetuju untuk berkawin setelah dibicarakan oleh pemimpin serta penduduk kampung supaya hubungan mereka sebagai suami istri boleh disahkan dengan mengadakan sedikit upacara setelah denda atau kesalahan mereka telah dijalankan. Amalan bertangkap dilakukan atas pasangan yang menghadapi tentangan daripada ibu bapa. Nama saya Ronaldo Rubinlah, bernomor metrik 67584. Saya akan membentangkan tentang perkahwinan bagi kaum Bidayuh. Dalam perkahwinan kaum Bidayuh terdapat beberapa cara, antaranya ialah melangsungkan perkahwinan adalah melalui amalan nyagam. Apabila bakal suami dihantar bersama-sama segala tikar bantalnya ke kediaman bakal isteri setelah mendapat persetujuan daripada pihak perempuan. Biasanya, lelaki yang memilih untuk berkahwin cara demikian ialah seorang duda atau balu. Seterusnya, perkahwinan yang sempurna mengikut pandangan suku Selako, Jagoy dan Lara ialah perkahwinan yang melibatkan pengetahuan, peranan dan perancangan oleh ibu bapa kedua belah pihak. Perkahwinan juga mungkin melibatkan peranan orang perantaran atau dikenal sebagai bicara dalam kalangan masyarakat Selako untuk mewakili pihak lelaki. Setelah semua pihak bersetuju, hari dan masa yang sesuai akan ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrin Nabilah binti Muhammad Zulkifli. Nombor metrik 68626. Okey, saya ingin menerangkan tentang pantang larang perkahwinan kaum Bidayuh. Pantang larang perkahwinan kaum Bidayuh terdapat dua bahagian, iaitu bahagian sebelum kahwin dan bahagian selepas kahwin. Okey, pantang larang sebelum kahwin. Kumpulan Dayak Selako dilarang perkahwinan antara sepupu. Ini kerana mereka khawatir akan termakan sumpah yang telah mereka buat. Tetapi, larangan tersebut dimasukkan kerana sudah berlaku perkahwinan antara datuk nenek mereka dengan keturunan bekas mansuh mereka. Yang kedua, selepas kahwin. Mereka tidak dibenarkan ke hutan. Sekiranya mereka ingin juga ke hutan, jika mereka terjumpa ular dan burung ketika di hutan, mereka diminta pulang dengan segera. Yang kedua, tidak boleh makanan tertumpah. Sekiranya ketika makan, tiba-tiba makanan tertumpah dan pengantin akan diminta pisah rumah selama 2 ke 3 hari. Selepas 1 bulan, ada lagi pesta keberkatan dibuat di pinggir batang perih antara keluarga sendiri sahaja. Mereka sembelih ayam dan darah ayam tersebut akan diletakkan pada dahi pengantin. Selepas 5 hari berpantang, mereka akan hidup seperti biasa. Sampai di sini saja perbentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama diberi Renol Feman Anarido, nombor metrik 67551. Pada hari ini saya akan membentangkan perbezaan adat perkahwinan orang Bidayuh di Padawan pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Okey, untuk bagian saya akan menerangkan perkahwinan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, buah pinang dan daun sirih sebagai hantaran ketika pergi merisik. Dan pihak lelaki akan menjemput ahli keluarga bagi pihak perempuan ke rumah untuk makan malam. Pada zaman dulu juga masyarakat sering berkongsi untuk sumbang makanan seperti beras dan ayam kepada pihak pengantin, dan masyarakat bekerjasama dalam menyiapkan makanan dan minuman. Sekali lagi, pihak lelaki menjemput keluarga pihak perempuan ke rumah untuk meraihkan pesta perkahwinan mereka. Minuman pada zaman dulu lebih kepada tuak
Nah, zaman dulu juga suka bermain gendang ketika perayaan perkawinan, dan ia juga suka berjoget dan menyanyi atau dipanggil berpantun. Itu saja untuk perkawinan pada zaman dahulu. Adat perkawinan kaum Bidayuh sekarang ialah hantaran yang berbentuk cincin dan lebih kepada ajaran agama, iaitu agama Kristian. Kos makanan dan bajet ditanggung oleh pihak pengantin berbanding dahulu secara potluck. Selain itu, majlis perkahwinan juga disertakan dengan live band dan hiburan mengikut zaman moden ini. Walau bagaimanapun, kaum Bidayuh masih mengekalkan amalan bekerjasama dalam menyiapkan majlis perkahwinan seperti menyediakan masakan dan hiasan. Kaum Bidayuh juga tidak lagi mengamalkan pantang larang selepas berkahwin. Hai, saya Pemenanawi Anthony bernomor Kametrik 67450. Hari ini saya akan menyimpulkan keseluruhan daripada pembentangan kami, yaitu adat perkawinan Bidayuh di Padawan. Kesimpulannya, perkawinan Bidayuh ini mempunyai banyak perbezaan. Kerana arus peredaran zaman, perkawinan lama mempunyai banyak fasa ataupun acara semasa majlis dijalankan, manakala perkawinan yang sekarang mereka hanya melakukan perkara yang berwajib saja. Harapan kami, perkawinan Bidayuh yang lama dapat dikekalkan. Perkawinan ini harus dikekalkan untuk tatapan generasi muda yang akan datang. Ketiga, kami berharap agar tradisi perkawinan Bidayuh ini dapat dikekalkan. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.